membentangkan topik 5 iaitu pengambilan. Definisi pengambilan. Pengambilan ialah proses mendapatkan dan menarik calon-calon yang berkelayakan untuk bekerja bagi mengisi kekosongan jawatan yang wujud dalam organisasi. Proses mencari, mengenal pasti dan menarik minat seberapa ramai bakal-bakal pemohon kerja yang berkelayakan agar mereka memohon jawatan kosong yang sedia ada dalam organisasi. Matlamat pengambilan. Matlamat pengambilan ialah mendapatkan pekerja yang kompeten, inovatif, kreatif dan berupaya melaksanakan tugas dengan berkesan. Mendapatkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi terutama dalam industri berasaskan teknologi. Memenuhi perubahan dalam keperluan kerja, kesan pemindahan pekerja disebabkan kenaikan pangkat atau pemberhentian. Menyesuaikan pekerja dengan persekitaran baru. Menyediakan ganjaran yang kompetitif untuk pekerja yang berprestasi tinggi. Sumber pengambilan dalaman. Kaedah pengambilan dalaman. Yang pertama, kenaikan pangkat. Apabila seseorang pekerja menunjukkan prestasi yang memberasakan, pihak organisasi akan menaikkan pangkat pekerja tersebut dengan menawarkan jawatan yang lebih tinggi kepadanya berdasarkan kelayakan dan keupayaannya untuk memenuhi tugas dalam jawatan baru. Ini akan memberi perangsang kepada pekerja lain untuk berusaha dengan lebih gigih serta bersaing untuk mendapatkan peluang kenaikan pangkat sekiranya mendapat kekosongan jawatan dalam organisasi. Yang kedua, pemindahan. Pemindahan berlaku apabila seseorang bekerja di tukar jawatan, bahagian atau cawangan yang lain dalam organisasi yang sama dengan gaji, tugas dan tanggungjawab yang sama atau hampir sama. Pemindahan mungkin berlaku disebabkan berlebihan tenaga kerja di tempat kerja atau pembukaan cawangan baru. Yang ketiga, sistem maklumat sumber manusia. Teknologi maklumat membolehkan sesebuah organisasi mewujudkan pengkalan data yang mengandungi rekod dan kelulusan setiap pekerjanya. Pengurusan boleh mendapatkan maklumat mengenai calon dan mengenal pasti mereka yang berpotensi untuk mengisi jawatan yang ditawarkan. Data yang ada juga boleh digunakan untuk meramalkan laluan kerjaya pekerja dan meramalkan bilakah dan di manakah peluang kenaikan pangkat akan ditemukan. Walau bagaimanapun, data perlu dikemaskini dan ada kaedah yang sistematik untuk mengemaskini data tersebut. Yang keempat, hebahan dan tawaran jawatan kosong. Hebahan dan tawaran jawatan kosong bermaksud pihak organisasi mengumumkan adanya kekosongan jawatan dan dalam masa yang sama mengekalkan senarai nama pekerja yang cuba mendapatkan jawatan yang lebih baik. Pengumuman yang dibuat mungkin secara makluman di papan kenyataan, buletin organisasi, special handouts, pengumuman melalui public address dan lain-lain cara yang sesuai. Kadang-kadang pengumuman boleh dilakukan melalui sistem berkomputer seperti melalui email elektronik. Kaedah hebahan dan tawaran jawatan kosong boleh dianggap berfaedah apabila pekerja merasa yakin tentang keadilan dalam sistem ini. Ia semakin berkesan apabila kaedah ini dianggap sebagai sebahagian daripada program pembangunan kerjaya bagi kerjaya. Kebaikan pengambilan sumber dalaman yang pertama ialah kebanyakan organisasi mengutamakan pekerja yang sedia ada dalam organisasi mereka untuk memenuhi kekosongan jawatan yang lebih tinggi daripada jawatan di peringkat permulaan dan bawahan. Ia dianggap sebagai kenaikan pangkat dan cara ini organisasi boleh mendapatkan pulangan hasil dari pengambilan, pemilihan, latihan dan pembangunan yang dilaburkan ke atas pekerjanya. Yang kedua ialah kenaikan pangkat dalam organisasi boleh bertindak sebagai satu ganjaran terhadap prestasi kerja. Hasilnya, ia dapat mempertingkatkan semangat dan motivasi pekerja. Yang ketiga, kos yang berkaitan dengan orientasi dan latihan dapat dikurangkan. Ini adalah kerana pekerja sudah biasa dengan persekitaran kerja organisasi. Yang keempat ialah dapat melindungi pekerja dari diberhentikan serta dapat memperluaskan pengalaman kerja melalui perpindahan. Yang terakhir iaitu yang kelima, rekod prestasi pekerja yang ditawarkan pekerja baru adalah lebih dipercayai berbanding dengan pekerja baru yang diambil dari luar organisasi. Kelemahan pengambilan sumber dalaman.
Yang pertama, keperluan pekerjaan tidak dapat dipenuhi oleh pekerja yang sedia ada, terutamanya untuk jawatan pada peringkat tinggi. Yang kedua, organisasi tidak berpeluang mendapatkan pengetahuan dan kepakaran pekerja yang telah dilatih oleh organisasi lain. Yang ketiga, susah bagi pihak organisasi untuk menggalakkan fenomena pembiabakaan idea di kalangan pekerja sedia ada, serta terpaksa berhadapan dengan sikap negatif sedia ada mereka. Yang keempat, organisasi terpaksa berhadapan dengan risiko penklonan pekerja, iaitu pekerja mengekalkan gelagat dan sikap bekerja tanpa variasi. Yang terakhir iaitu yang kelima, pekerja yang tidak dinaikkan pangkat mungkin akan berasa tidak berpuas hati dengan pemilihan yang dibuat oleh pihak pengurus. Yang seterusnya, sumber luaran. Terdapat 10 kaedah pengambilan luaran. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan sumber yang paling popular untuk menarik minat pemohon. Media pengiklanan yang sering digunakan ialah surat khabar, radio, poster, papan iklan besar, televisyen, billbox, mail elektronik dan jurnal perniagaan. Jenis iklan yang digunakan oleh organisasi biasanya bergantung kepada jenis pengerjaan yang perlu diisi dan jenis pasaran buruh yang difikirkan sesuai. Ia juga bergantung kepada kos yang sanggup dikeluarkan oleh organisasi. Yang kedua, pemohonan sendiri. Organisasi sering menerima permohonan daripada calon untuk mendapatkan pekerjaan tanpa melakukan pengiklanan. Yang ketiga, cadangan daripada kaki tangan. Kaki tangan yang sedia ada biasanya akan mencadangkan calon yang benar-benar layak dan berkualiti tinggi. Organisasi boleh menggalakkan kaki tangan untuk terus berusaha mencari calon yang diperlukan dengan memberi bonus kepada setiap kejayaan. Risiko pengambilan ini ialah kaki tangan akan lebih mengutamakan untuk mencadangkan ahli keluarga sendiri. Yang keempat, firma pencarian eksekutif. Sumber ini membantu majikan mencari pekerja yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Untuk jawatan-jawatan eksekutif kanan, bayaran biasanya dilakukan oleh organisasi yang mengumpah firma pencarian eksekutif berkenaan. Yang kelima, institusi pengajian tinggi. Menerusi institusi, sumber calon adalah muda dan terlatih secara formal tetapi kurang dari segi pengalaman. Yang keenam, organisasi profesional. Biasanya organisasi profesional membantu ahli-ahlinya mendapat pekerjaan sebagai sebahagian daripada faedah keahliannya. Yang ketujuh, agensi pekerjaan awam. Agensi perkhidmatan awam seperti Jabatan Buruh biasanya membantu pemohon pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan pemohon. Yang ke-8, agensi pekerjaan swasta. Agensi pekerjaan swasta menggunakan kadar upah tertentu untuk membantu pemohon mencari pekerjaan. Upah mungkin dibayar oleh pencari pekerjaan atau bakal majikan. Yang ke-9, pekerja pinjaman. Pekerja pinjaman iaitu employer leasing adalah pekerja yang telah dibuang atau diberhentikan oleh sesebuah organisasi. Kemudian diambil bekerja oleh syarikat lain yang menawarkan perkhidmatan meminjamkan pekerja kepada syarikat yang berminat. Akhir sekali, yang ke-10, penggunaan internet. Internet merupakan sumber pengambilan yang meningkat popular. Pemohon boleh melayari laman web tertentu untuk mendaftar secara online. Kebaikan pengambilan luaran. Organisasi akan mempunyai pilihan yang lebih luas. Oleh itu, organisasi boleh memilih calon yang benar-benar berkelayakan untuk mengisi sesuatu jawatan kosong. Memandangkan calon-calon dari luar mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeza, mereka dapat pembaharuan kepada organisasi. Pekerja yang benar-benar terlatih tidak perlu menjalani insensitif justeru, kos latihan dapat dikurangkan. Itu kebaikan pengambilan luaran. Seterusnya, kelemahan pengambilan luaran. Kelemahan pengambilan luaran ialah dia melibatkan kos yang tinggi. Pekerja dari luar akan mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran organisasi dan kerja baru. Pengambilan ramai calon dari luar mungkin akan menjejaskan tahap moral yang sedia ada. Organisasi mungkin perlu membazirkan masa untuk meneliti permohonan yang tidak layak. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, fungsi pengambilan memainkan peranan penting dalam menjayakan pengurusan sumber manusia organisasi. Melalui strategi pengambilan pekerja yang baik akan melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti dalam organisasi. Terima kasih.